Kita di muka surat 93. Atau ia menghalalkan ambil hasil cukai atas orang Islam, nescaya jadi kafir ia, kerana haram ambil cukai itu dengan ijma' ulama. Atau ia menghalal berzina atau liwat, atau ia menghalalkan riba seperti beri berhutang yang disyaratkan dalam akad akan satu manfaat bagi memberi hutang, seperti bayar lebih pada benda-benda ribawi, nescaya jadi kafir. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia juga, pemberian dan belah ihsan dia. Dialah menjadikan kita dan mengekalkan keberadaan kita hingga saat ini. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam. Dialah yang telah lahirkan kita daripada mak ayah kita yang Islam. Dengan itu kita dapat Islam. Alhamdulillah. Melayakkan kita pula untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dimudahkan kita untuk taat, dijauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur dihalubakan kita dan dibukakan pintu hati kita, hati sanubari kita untuk nak belajar, nak memahami perjalanan agama ni. Apatah lagi bab yang kita duk bicara ni, macam mana nak jaga supaya benar-benar kita faham agama, matlamat kita nak hidup dengan beragama, dan beragama tu maksud dia macam mana. Yang ni yang kita nak belajar ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, kelapangan masa dan suasana yang ada sekeliling kita macam ni, dia jadi hikmah sebab kita boleh baca macam ni. Alhamdulillah, pujian untuk dia. Wajib atas kita sedarkan nikmat ni datang daripada dia. Walaupun tengok satu rupa macam bencana, tapi ada rahmat di sebaliknya. Alhamdulillah. Dan dapat kita malam ni bersama muka semula, diberi kesihatan, kelapangan masa. Mudah-mudahan dapat kita kepahaman seterusnya, ambil manfaat daripada risalah Faridah dikarang oleh Tuan Guru Haji Cik ni, insya-Allah. Antara perkara boleh jadi murtad lagi kita nak sambung ni. Dengan itu nanti kita akan faham dan kita akan jauhkan daripada perkara-perkara ni. Ialah menghalalkan ambil hasil cukai atas orang Islam. Bab ni kalau zaman ni kita bicara kelahi lah. Istilahnya melawan arus lah, dengan arus pemerintah. Rata-rata pemerintah semua mengenakan cukai. Hatta kita ni kalau ikut Islam, kita kalau ikut kaedah agama kita, mana ada cukai-cukai. Cukai ni maksudnya satu bayaran yang dikenakan, khasnya atas dia kata kena ni, yang salah ni kena atas orang Islam. Apa hak untuk dikenakan satu bayaran, sedangkan bayaran tu bukan sewa, bukan di atas kita sepatutnya kita kena bayar upah kat dia, bukan di atas kewajipan zakat yang kita tak bayar. Tak ada apa-apa pun. Bahkan semata-mata dikenakan bayaran yang memang tak disyariatkan pada kita untuk diambil bayaran tersebut. Cukai lah namanya. Istilahnya ambil harta orang Islam dengan cara batil, dengan cara tak syar'i. Secara Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain dengan cara batil. Antara batil tu atas kita bicara ni apa dia? Ambil cukai daripada orang Islam. Kaedah ambil cukai ni macam mana gangster-gangster zaman cowboy dulu nak beri perlindungan pada penduduk satu bandar, satu kampung, minta bayaran. Itulah cukai. Sama, nak jalan raya kau nak lalu, cukai. Nak ada rumah, cukai. Nak ada tanah, cukai. Semua cukai. Nak buat kereta atas jalan, cukai. Nak berniaga, cukai. Semua cukai. Semua kena bayar. Semua nak kena bayar. Nak masuk negeri, cukai. Semua cukai. Sedangkan kaedah kita nak tengok boleh sesuatu bayaran itu diambil ataupun dikenakan, dia mesti di atas kayu ukur syarak.
Yang ni saya sebut berulang kali. Apa dia? Yang nak jadi pemimpin, nak jadi pemerintah, nak jadi ketua, mesti kena faqih dulu dalam bab agama. Kalau tak faqih, bila jadi pemimpin sekalipun dia jadi bengap. Kasar sikit lah bahasa tu kan. Apa maksud saya bengap ni? Dia tak tahu apa sepatutnya tindakan dia nak kena buat. Apa yang hak, apa yang batil, apa yang nak dihapuskan. Kalau hapuskan tol ke apa ke, tu nak hapuskan tol turunkan harga minyak ke, kadang bunyi umpan aja. Itu satu hal lah. Tapi sepatutnya kena belajar dalam kaedah agama kita, apa sepatutnya dibangunkan, apa yang sepatutnya diambil, apa sepatutnya tak diambil, apa sepatutnya dikenakan tindakan, apa tak sepatutnya dikenakan tindakan, apa denda yang boleh dikenakan denda, apa yang tak boleh dikenakan denda. Itulah kod bahasanya kan. Apa yang silibus yang nak diajar, apa yang boleh ajar, apa tak boleh ajar, apa keutamaan nak diajar, apa sepatutnya yang sepatutnya diberi keutamaan, apa yang wajib lulus, apa yang boleh, apa yang tak boleh, ni mesti mengikut atas perspektif syariah. Mesti ikut kayu ukur Islam. Kalau tak faham Islam macam mana? Kalau kita orang Islam sekalipun tapi tak pernah faham Islam, tapi kita nak tabik Islam mengikut selera kita, masalah. Kadang-kadang nampak selera kita, acuan kita bunyi gitu, tapi rupanya acuan nafsu. Acuan kita tu sebenarnya, kita punya acuan tu, kita tu ialah bukan kita, tapi kita tu ialah apa Allah Ta'ala kendaki kat kita untuk kita buat. Pasal kaedah kita dalam bab menjunjung agama ni tak ada istilahnya kita buat ataupun kita teruskan kehidupan ni atas kehendak kita, atas suka hati kita, atas selera kita, atas apa kepuasan hati kita. Bukan macam tu. Kaedah kita atas nama hamba Allah Ta'ala ni semua buat ni atas kehendak Allah. Istilahnya masyiatillah, di atas iradatillah, di atas hukumatillah, di atas qada'illah, di atas apa masyru'iyatillah. Semuanya mesti datang daripada Allah Ta'ala, apa tunjuk ajar dan panduan dia. Jadi antaranya ni, kaedah kita tak ada hak untuk nak ambil sesuatu bayaran pasal guna jalan. Tambah yang minta ni siapa? Pemerintah. Atas nama cukai ni pemerintah lah. Kalau satu masa dulu saya sebut koboi-koboi dulu, yang minta cukai-cukai ni siapa? Penjamun. Kasar sikit lah kan. Saya nak sebut tu nak bagi faham apa dia cukai tu. Penyamun yang minta cukai ni. Nak lalu cukai. Bawa lori doyan, cukai doyan. Cukai lah tu. Yang buat kerja macam ni penyamun. Kalau ikut pemerintah Islam tak ada. Tengok benda tak menyalahi syarak, jalan. Bawa beras, jalan. Pula cukai pula, beras. Bawa minyak, jalan. Boleh ke dikenakan satu bayaran sedangkan atas sebut cukai jalan kan? Jalan kalau kerajaan buat pun bukan duit dia. Kalau kerajaan pun dia bertukar-tukar. Dia bukan milik individu. Kalau buat pun dia dibangunkan dengan hasil perbendaharaan negara. Khasiatan negara Islam lah kalau kita sebut ni. Kita bicara ni mesti atas perspektif syarak lah. Nak sebut atas negara Malaysia ke punya pasal lah tu. Tapi kita bicara ni hukum syarak. Mesti faham hukum syarak lah. Kau tak nak terima punya pasal lah. Kau tak setuju kau punya pasal lah. Dan kau pun belajar pun cara barat, cara orang Kapio, cara Lord Red, cara British. Kau tak belajar ikut cara syariat. Memang kau tak setujunya bab-bab macam ni. Kita belajar dengan kaedah agama, kita tak setuju dengan kau. Dia tak pernah belajar dengan kaedah syariat, dia tak setuju dengan kita. Nak iktibar siapa? Balik pada hukum Allah Ta'ala lah. Balik pada hukum syarak lah. Faham saya sebut apa? Sebut pasal nak lari sikit lah. Pasal bab ni sebut memang kontroversi. Tambah zaman kita Malaysia ni, semua cukai. Cuba sebut. Sebenarnya tadi saya sebut lah sebagian sedarai tu ya. Cukai pintu, cukai jalan, cukai hasil, cukai tanah. Apa lagi? Nak berniaga pun cukai. Sampai negeri pun negeri. Daerah pun nama cukai. Tak faham? Cukai apa ni? Tak tahu. Low information. Cukai Terengganu kan ada satu bandar nama cukai. Tak tahu? Tak tahu. Hari Google lah cukai kat mana. Google Map. Sajalah saya usik itu sikit kan. Saya punya passion punya tu lah. Sorry lah. Corner sikit.
Saya nak sebut cukai tu. Baik, jadi menghalalkan ambil cukai, murtad tu. Amin. Sekadar ambil tak halalkan, bahkan kata kami nak ambil, ikut suka kami lah, nak ambil tak ambil, ikut suka hati, tapi dia tak menghalalkan. Kena bayar, kau nak selamat kena bayar kat kami, laluan ni kami punya, padahal bukan dia punya. Kalau tanah tu kita punya, orang nak lalu kena bayar, itu kan cukai. Apa tu? Sewa lalu tanah kita, dia sewa. Kita ambil api bayar TMB, tu sewa laluan. Mula tu gunakan tenaga, pakai kabel dia, jana kuasa dia, itu istilahnya bayar sewaan. Air pipe dia dah masuk dalam tangki dia tapis gini-gini, kita bayar. Itu istilahnya kita bayar. Ada istilahnya kita beli. Tu yang deposit tu istilahnya tu, kalau nak tangguh dari situ kan. Yang tu bayaran sewaan yang kita kena pasal nak masuk paip rumah kita, banyak bekas-bekas dikenakan satu bayaran satu. Nak masuk yang ni, pasal apa? Ni tapis macam ni. Bil air tu suku, itu air yang kau pakai, itu kau kena bayar. Istilah beli air kami. Berapa meter padu harga macam ni. Yang tu pun kita bicara kalau atas milik individu. Kalau atas kata memang pemerintah punya, pemerintah dia kita punya. Pasal pemerintah dia bangunkan negara daripada hasil rakyat, daripada duit masalah, daripada duit perbendaharaan negara. Bila duit perbendaharaan negara, dia duit kita, duit orang ramai. Jadi kita, dia pakai duit kita, dia cuma takbir aja. Apa hak dia untuk dia nak ambil bayaran di atas semua ambil duit orang ramai? Faham saya cakap apa? Yang tu saja saya hurai sikit lah kan. Nisbah boleh ambil tak boleh ambil, apa bayaran tak bayaran tu kan. Satu salah kalau pemerintah ni, asal ni negara ni pemerintah Islam punya, lepas tu dia buat apa tenaga misalnya, atau buat air, lepas tu buat jalan raya, lepas tu dia jual jalan raya ni dekat satu-satu pertubuhan ke orang tertentu ke syarikat tertentu. Mana boleh jual? Bukan milik kau, bukan kau punya. Itu istilah penswastaan tu, boleh ikut dia benda batil dalam kaedah kita. Mana boleh menswastakan TMB? Ada menswastakan sistem penerbangan Malaysia, KTM. Saya panjang ni kalau saya cerita tu satu-satu. Pasal apa? Pasal dia adalah milik rakyat, daripada pemendaraan negara punya. Mana boleh dia nak jual? Jual tu supaya ada orang nanti akan memiliki share tertentu. Nanti bila di share tu dia ada monopoli pula nanti. Macam-macam nak sembang buat tu. Tapi atas kita bicara asal, nak ambil hasil cukai. Cukai ni minta nak ambil bayaran ni, tambah benda-benda tu atas kata pemerintah punya. Yang pemerintah pun dia bangunkan daripada duit rakyat. Saya nak ceritakan cerita cukai tu kan. Bila ambil daripada hasil pemberdayaan negara, daripada duit rakyat, mana boleh dia, bila dia buat tanggungjawab dia uruskan negara, lepas tu dia nak minta bayaran kat kita pula di atas kemudahan yang kita pakai, yang kemudahan tu pun dia buat menggunakan duit daripada orang ramai. Sedangkan istilah kita dalam fiqh yang tu dipanggil duit masalah. Duit masalah, maksudnya duit untuk maslahat orang ramai, untuk kegunaan orang ramai. Duit pun duit orang ramai, dia bagi gaji pun duit orang ramai. Macam mana pula dia boleh minta kat kita pula? Kalau ikut salah. Tu yang dia kata menghalalkan ambil cukai. Sekali lalu saya sebut apa dia cukai. Kalau dengan sekali lalu takrif apa dia cukai ni? Cukai ni adalah apa-apa bayaran yang dikenakan ke atas orang Islam dengan tiada hak-hak yang dibenarkan oleh syarak. Hak-hak tak dibenarkan syarak apa? Tiada hak-hak yang termaktub, yang mempunyai kaedah dan prinsip yang disyariatkan untuk diambilkan bayaran tersebut daripada seseorang.
Itulah cukai. Nak lalu kena cukai, ini kena cukai, nak pakai kereta kena cukai, nak masak kena cukai, nak bini pun kena cukai. Contohlah. Nak kahwin kena cukai. Nak kahwin pun kena cukai. Boleh? Faham? Nak kahwin pun nak cukai. Kalau nak ubat kena beli, memanglah hak orang kan. Tapi kalau kata dia pemerintah dia sediakan ubat apa-apa free, memang dia kena bagi free. Bukan duit dia. Dia kena jaga masalah kita. Jalan, kalau kita minta, bukan kena bayar siapa? Memang dia kena sediakan jalan untuk rakyat. Tambah pula jalan tu jalan utama. Memang dia kena jaga lubang, tak lubang, parit, apa. Bukan kira besarkan gaji dia. Kalau dia jadi pemerintah pun, dia bukan bos. Pemerintah ni dia khadam. Pernah ulama kita sebut dengan prinsip pemimpin satu kaum adalah khadam satu kaum. Sayyidul qaum khadimuhum. Ketua bagi satu kaum dia khadam. Bukan bos tunjuk-tunjuk orang, dia cuma mengurus kan. Tapi khadam pasal apa? Semua dia kena fikir. Parit, air, tali, apa semua. Bukan dengan dia buat urus tu dia ambil gaji. Kan? Tapi dengan sebab dia urus tu dia sibuk, dia tak ada peluang lain untuk cari pendapatan, harus untuk dia ambil sesuatu atas munasabah untuk istilahnya pendapatan tak dapat tidak di atas kewajipan yang dia laksana. Tu pun dia ambil dengan cermat. Pasal apa? Takut nanti dia ambil amount yang terlalu besar, ada orang lain yang sepatutnya lebih berhak untuk diberikan pertolongan, tapi dia hidup dengan kemewahan. Dengar saya sebut prinsip-prinsip tu. Kalau kita dengar kisah kitab-kitab yang sebut cerita kisah Khulafaur Rasyidin, Tarikhul Khulafa, antaranya kitab Itmamul Wafa, masyhur kitab ni. Untuk guru pondok memang kalau nisbah nak cerita bagaimana Khulafaur Rasyidin ni mentadbir negara apa, dia suruh baca kitab tu Itmamul Wafa. Apa tajuk lama tak tengok kitab tu, lupa dah. An-Sirah Siratul Khulafa, Itmamul Wafa, cerita tentang perjalanan hidup Khulafaur Rasyidin yang 4 orang tu. Apa nak sebut antaranya ialah pernah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama, Sayyidina Uthman sama, Sayyidina Ali sama. Kalau dia duduk pejabat kerajaan, dia duduk perintah mentadbir apa, waktu kalau ada orang datang nak sembang, kalau datang pula malam, dia ada urusan apa, urusan negara. Kalau orang tu datang, dia akan tanya lagi, nak sembang ni urusan negara ke urusan peribadi? Urusan peribadi, padam api. Siapa? Ini untuk urusan negara ni, tak dia pakai untuk urusan peribadi. Kalau kita tengok macam tu kantor ni satu rosak orang Islam kita, pasal belum berlomba untuk dapat pangkat jadi penguasa, pasal nak akan harta benda. Masalah tu kaedah kita bukan. Kaedah kita nak mendirikan agama, mesti nak dirikan agama. Satu salah ambil bayaran di atas orang Islam, sedangkan memang tak sepatutnya bayaran itu dikenakan di atas orang Islam, di atas nama-nama tertentu tersebut lah. Itu yang cukai excise dia raja lah. Sorry saya punya bahasa-bahasa dia, saya bagi contoh-contoh aja kan. Cukai pendapatan tu. Cukai pendapatan pun kena cukai. Sedangkan bila seorang cari pendapatan, berapa dia dapat, hak dia lah kan? Hak dia. Kaedah kita dalam Islam mana ada hak cukai pendapatan. Kalau ada 4 bab yang kena zakat, kena zakat. Zakat pun bukan semua harta, dia harta tertentu. Ada harta tak kena zakat. Jadi orang Islam dia dah ada kewajipan dia. Jadi kaedah-kaedah ambil cukai pendapatan apa ni, ini bukan kaedah Islam, ni kaedah British. Ini bukan kaedah-kaedah dalam pentadbiran Islam. Tapi pasal banyak kita ni yang mentadbir ni dah ambil dasar-dasar British, diteruskan dasar British. Orang Islam jadi tak nanya 2 benda. Apa dia? Memang zakat ni memang kita bayar. Baik berterah ke zakat harta emas, perak apa. Satu lagi kenapa? Kena zakat cukai pendapatan pula. Cukai pendapatan pula. Benda ni. Orang kafir kena satu je. Saya nak sebut apa? Masalah ni, masalah kenapa diteruskan sistem batil itu. Masalah kita kalau dia buat satu nama berdosa, haram. Dia menghalalkan. Menghalalkan tu masalah. Satu bahaya jahil. Tambah pula dia kata ada kaedah syarak sebenarnya yang menghalalkan kita untuk ambil cukai. Mampu kau cakap itu. Waktu masa dulu ada menteri-menteri kita yang cakap itu.
Tak ada salahnya untuk kita ambil bayaran di atas kaedah masalihul mursalah lah, apa macam-macam dia cakap. Ya, okay? Tak dia sebut. Ngambil cukai ni atau orang Islam halalkan ambil cukai, nescaya jadi kafir ya, alasan kerana haram ambil cukai itu dengan ijma' ulama. Kalau ada dalam Islam kita pun kadang-kadang yang tu diistilahkan cukai, tapi kalau ikutkan cukai dia ada istilah syarak kita. Apa dia? Jizyah. Orang kafir kalau duduk, orang kafir zimmi duduk dalam negara Islam, dia kena bayar satu bayaran untuk menunjukkan kesetiaan dia kepada pemerintah Islam. Bayaran tu dipanggil jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Jizyah ni istilahnya dia satu bayaran yang dibayar oleh setiap orang kafir yang datang masuk negara Islam, yang berbaiat untuk duduk dalam negeri kita dengan term and condition yang tertentu. Dia kena patuh macam ni, pakaian lah, apalah, menghormati agama Islam. Oh, macam-macam benda tu nak sebut panjang tu. Untuk dia nak duduk negara kita, tumpang tuah negeri kita Islam ni, dengan peraturan yang tertentu, kau kena bayar untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kau pada negeri kami. Kau tak balik negeri kau. Tapi macam tu lah nak panggil zimmi. Ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Yang tak mau ikut Islam ni kafir harbi. Panjang tu pun, panjang sembang-sembang tu. Kita kafir apa keliling ni? Kafir tak tahu status. Siapa? Nak kata bayar jizyah tak bayar. Nak kata harbi, banyak juga yang harbi, tapi ada juga yang baik. Nak macam-macam. Jadi bila dah tak ikut kaedah Islam, nak hukum kafir ni pun susah. Kafir apa? Boleh faham saya sebut apa kan? Kalau memang dia tak suka Islam, memang awal-awal lah bubuh letak kepala atas kepala dia, kafir harbi. Pasal apa buat Islam semua tak suka. Semua tak suka. Maka memang dia lawan Islam, memang dia anti Islam, memang dia benci dengan Islam. Sebut Islam yang dia benci. Ini memang kafir harbi. Panjang tu kalau nak sebut apa tindakan-tindakan apa satu hal. Atas kita nak bicara ni, yang tu dipanggil jizyah. Setengah tempat ada orang membahasakan dia cukai kepala. Orang kata gitulah kan. Dia bukan cukai, nama dia jizyah. Dia ada istilah syarak dia kan? Kalau dia duduk negara kita pula kena bayar, dia bercucuk tanam, ada hasil tanaman dia. Orang Islam dia ada zakat dengan harta-harta tertentu, kena bayar. Orang kafir macam mana? Dia kena bayar bayaran tertentu. Ada unsur, ada kharaj, macam-macam tu. Kalau sebut atas nisbah orang kafir, apa tanggungjawab dia? Kalau kita ngaji fiqh ada bab khas bicara bab tu, tapi ujung kitab lah bab-bab pengurusan macam mana kerajaan Islam, macam mana pengurusan pentadbiran Islam, pemerintah Islam dengan orang kafir, macam mana tindakan dia. Kena belajar apa yang hak untuk orang Islam ambil kat orang kafir, dan apa orang Islam boleh ambil pada orang Islam, dan apa yang tak boleh pemerintah Islam ambil pada orang Islam. Dia antaranya cukai, tak boleh ambil dengan ijma' ulama. Baik, siap? Selesai? Kalau sikit saya kata apa, contoh mudah, masuk minyak negara kita, minyak masak, salah ke? Panjang tu dia cerita kan, dia kata ekonomi macam ni. Dia masuk benda haram ke? Yang apa yang kita tengok pula jadi macam ni pula. Arak masuk, mercun masuk, dadah masuk, rokok masuk, babi pun masuk. Babi bukan masuk, sorry, babi keluar. Babi keluar, arak keluar. Mercun masuk, ni masuk, ni masuk, ni masuk, ni masuk. Babi keluar apa? Ekspor babi. Mengekspor Asia Tenggara besar sekali babi Malaysia lah. Siam tu pemerintah makan babi tapi beli babi Malaysia. Malaysia ni orang Islam ramai makan lembu tapi beli lembu daripada Siam. Bagus Malaysia ni. Negeri peternak babi, dan peternak babi yang paling besar di Malaysia negeri apa? Nombor 1 negeri kita, negeri Perak ada. Dulu negeri 9 Bukit Pelanduk. Perak ke mana? Pergi tengok senarai kat mana. Google pun rasa boleh dapat tu. Nanti Google kita tengok tak kan. Tengok peternak babi terbesar di Malaysia kat mana. Ni. Tu yang produk babi banyak.
Ni babi jelatin babi, apa babi, sosis babi. Siapa tu? Banyak sangat babi. Lembu susah nak dapat. Nak buat korban seekor sampai 3,000, 4,000. Zaman saya dulu, saja saya sebut yang tu sikit kan. Babi ni promosi harga sekilo RM2.5. Saya tak ingat tahu berapa tu. Kilo babi RM2.5. Kita daging fresh je. Lani berapa? Oh, 35. Ni kena pula kartel, tak kartel apa, saya silap mau 40 sekilo. Nak raya kurban pula esok, PKP pula. Lockdown pula. Terbeliak punya mata nak beli lembu. Memang dulu 2,000 lebih, ni 4,500, 5,000. Dia orang kata nak murah, tambah kawasan ni beli kerbau. Tapi kerbau tu lah, kerbau bukit sapi. Orang tak faham, tanya lain. Apa benda pula kerbau bukit sapi ni? Tanya lain. Baik. Satu kalau tak pernah dengar bab-bab cukai apa dia, tu yang ngaji lama sikit lah. Hari ni kalau baru dengar, memang terkejut beruk. Memang melatah lah kan. Saya lama dah dengar ni. Masa saya duduk sekolah menengah lagi, duduk mengaji, tutup guru duduk sebut. Pasal bab cukai ni dalam kitab kita, ulama kita sebut lama dah bab ni. Cuma kita tak bisa mengaji, tu yang tak jumpa tu. So, kita ni kalau sebut cukai, semua cukai. Beli timbang pun kena cukai. Pula tu dia ada lesen. Lesen pula, cukai lah tu lesen. Lesen tu cukai ni. Lesen tu cukai tau. Driving lesen, kita dah boleh mandu, dia ada expired, lepas tu setahun macam mana? Renew pula. Boleh faham? Kenapa? Bila dah habis tarikh tu jadi bodoh balik, tak boleh memandu gitu. Faham kata saya tu apa? Jadi bodoh balik. Betul? Bagus siam. Dari sudut kata dia tak ada macam kita lah. Selagi ada umur, hayat di kandung badan, tiap tahun kena renew. Lesen kenderaan sama juga. Road tax apa kan? Kerjaan siam lagi bagus. Tu lagi bagus. Nak saya kata lagi bagus, ada juga yang tak bagus dia. Dia road tax saya tak ingat sekarang punya. Dulunya seingat saya, dia road tax 3 tahun je bayar. 3 tahun je, betul? Bayar. Dan tak wajib bayar insurans. Insurans siang bila tak wajib bayar insurans, kemalangan tanggung sendiri. Macam mana? Berhati-hati buat kenderaan. Satu, masuk negeri dia, payah nak tengok tempat ada lampu isyarat. Tapi tak pelanggar. Tak pelanggar. Malaysia ni penuh lampu isyarat tapi pelanggar. Pasal apa? Pasal ada sistem insurans. Pelanggar je macam mana? Mati pun macam mana? Insurans ada. Siam kalau lori langgar, basikal, lori salah. Orang besar mesti salah. Pasal apa? Macam mana kau tak tengok ke basikal? Engkau besar. Takkan kau berketua orang kecil. Engkau besar ketua orang kecil mesti mampu yang budak kecil. Lori mesti salah. Melanggar, dia langgar, salah lori. Oh, dia ada undang-undang ni yang menyebabkan siapa besar, tengok pengguna jalan raya lain yang kecil, macam mana? Dia akan memberi satu keutamaan besar kepada orang kecil untuk menggunakan jalan raya dengan selamat. Panjang tu kalau saya sebut tu. Dia kata bagus siam lagi. Tu. Kita selagi hayat di kandung badan, cukai, nak lesen, road tax, kereta, nama pek lori, JPJ, asap keluar banyak ni, pollution apa tu satu hal, tapi dia cukai cerita cukai bayaran apa ni nak dikenakan ni. Untuk saya kata kalau tak bisa dengarlah. Nak tengok kitab pun marah, ada ulama kita yang marah bawa ni panjang. Tu saya kata kalau tak pernah dengar, ngaji lama sikit lah. Saya tak setuju dengan ustaz ni. Aku tukang baca je. Saya lebih suka pada ustaz-ustaz yang lebih fikiran terbuka. Kau nak pergi ikut lah. Saya tukang baca ya. Saya ikhbarul hukum aja. Pemerintah dia ada ilzam, dia boleh laksana. Walaupun benda batil, dia boleh laksana. Atau lagi, jadi asal nak sebut antara benda-benda yang tak dibenarkan dalam syariat adalah cukai. Mengenakan cukai atau orang Islam adalah salah. Cukup. Mengenakan cas di atas pendapatan orang Islam adalah salah. Dia macam sistem kapitalis, sistem komunis pula kan. Mengawal-ngawal hak
rakyat macam-macam sebut tu. Macam mana pun Islam ada kaedah kita dalam Islam. Tengoklah kaedah Islam macam mana. Ni bab ilmu Islam, pentadbiran, pengurusan tak nak belajar. Jangan ada pengurusan pentadbiran. Bab wuduk tak kerti, tak yamum pun tak pandai. Nak mandi wajib pun ada benda tak kerti nak cerita. Itu bab-bab ibadat yang sangat asas. Bab akidah tak faham ahli sunnah wal jamaah. Allah pun tak kenal, Rasulullah pun tak ada perasaan cinta. Habis nak cerita bab negara konon. Sikitlah saya bahasa kasar tu. Ada orang dia makan cabai, berasap-rasap telinga, power yang kena malam ni. Contoh, ni pasal lah. Dengan power kau kena tu, kau tobat, kau mengaji lain. Kau jumpalah tok guru yang sepatutnya kau kena mengaji untuk kau faham perjalanan tu. Kau tak reti. Kau jadi pemerintah, selama-lamanya kau memerintah cara zalim. Selagi lama kau pegang pemerintahan, lagi banyak sebab kau masuk neraka. Kacau sikit bahasa tu kan. Oh ya, saya nak sebut ya. Saya sebut kaedah. Satu ulama-ulama kita tak nak jadi pemerintah macam ni. Tambah bila dia dapat kuasa, dia tak boleh laksana. Tak nak dia. Tak nak dia. Baik. Lagi, menghalalkan berzina. Antara bahasa menghalalkan zina, mengatakan zina itu harus. Suatu masa dulu kita ada menteri seorang yang cakap bab ni. Kata dia ibu tunggal, duit tak ada, harus untuk menjual maruah dia. Harus, dia kata. Harus untuk menjual maruah untuk menyara anak-anak di bawah tanggungan bagi ibu tunggal. Bila orang petikai dia, saya kata, saya bukan kata halal, saya kata harus. Oleh bodoh, mengap. Doktor tu, menteri dulu, doktor, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Nama hebat, lama dah tak dengar nama dia kan? Kalau cerita Isra Mi'raj keluarlah nama dia. Tapi bukan dia, nama dia tak faham surah. Dia sebut masalah tu. Antara menghalalkan zina, bagi lesen rumah urut. Yang mana bawa zina kan? Walaupun dia tak kata halal, tapi dia bagi permit, dia bagi lesen. Istilahnya bagi halal lah. Sampai zina ada dua. Apa dia? Zina haram, zina halal. Zina halal apa? Yang dapat permit. Zina haram tak ada permit. Oh, arak pun ada dua. Apa dia? Arak haram, arak halal. Arak halal apa? Yang dapat permit, yang bayar, ada premis, dapat kelulusan macam ni untuk beroperasi. Sampai lockdown pun dia boleh operasi lagi. Kalau hulu tak ada kes lah. Orang kata tak ada kes dah. Semua yang dah positif pun dah keluar dah daripada pusat-pusat apa maps apa ni. Baru kena lockdown pun dah awal pula. Pelik itu kata pelik. Tapi dia kata kau boleh cakap banyak-banyak, nanti masuk pakai jarang 25 tahun penjara, bayar 25,000. Cakap banyak-banyak, nanti kena soal sedat dengan PDRM. Macam mana kita sebut macam tu je lah kan. Benda ni kau buat ni. Dia orang kata yang tu alamat-alamat kiamat. Alamat kiamat pemerintah tu lah. Sekali lagi kalau pilihan raya, tak tahulah siapa nak naik. Yang parti kencing dah hancing lama dah. Cina memang tak suka. Kita memang tak suka parti Cina di AP apa. Parti hancing dah kena tipu lama dah. Hari ni dapat, esok turun harga minyak. Tak tahu apa. Contoh, apa lagi saya sebut yang ni bunyi nak buat macam ni. Saya silap esok, huru-hara negara kita. Siapa? Tak ada dah satu Tuhan parti yang boleh dipercayai. Semua bohong, semua bengong. Macam itulah bahasa saya lah. Yang dapat macam ni pula, tak apa-apanya hukum hakam dia pakai. Padahal Melayu, Islam. Tapi tengok gaya pemerintah mentak cara macam Islam dah pun. Kasar sikit lah saya bahasa tu kan. Ya. Tak ada lah tempat kita darah nak tempat bergantung mana. Memang tempat bergantung kita Allah mestilah kan. Tapi nisbah harapan kita, nisbah masyarakat, orang keliling, pentadbiran, pengurusan, siapa dia orang yang kita harapkan untuk jadi pemimpin? Siapa? Yang tu yang kita ternanti-nanti tu. Takkan nak tunggu Imam Mahdi pun nak boleh jalan lurus. Siapa dia? Kita mengharapkan orang ni, yang ni tak boleh harap, yang ni tak boleh harap. Ada kluster mahkamah lah, apa kluster macam ni. Ni tak boleh harap, ni tak boleh harap, tak boleh harap.
Semua rosak. Tahulah. Masa nak cerita menghalalkan berzina. Rumah urut lah, apa bala lah, apa. Sampai bar kelab malam apa. Boleh pula orang Melayu pula jadi pelayan bar apa. Alamak, geli dengar. Saya kalau nisbah kelab malam apa ni, saya tak pernah masuk pun. Tak pernah tahu pun nak jumpa kelab malam kat mana. Tengok cerita Piramli ada lah tulisan kala pun malam ni, kila pun malam ni, kelab malam punya. Apa cerita Piramli pula ni. Saya duduk pondok tu, Kelang Hulu tu, ada budak-budak pelajar yang daripada KL, ada antara mereka bekas kerja kelab malam. Bukan perempuan lah, perempuan saya tak tahu, yang lelaki biasa jadi pelayan bar. Dia orang ni lah cerita kat kami pengalaman dia orang, experience dia orang jadi kerja kat kelab malam. Memang kerja kat kelab malam, protection sangat besar, lesen tak payah ada. Dia ada kad dia untuk kerja ke bar, ada kad dia. Kalau polis tahan macam mana? Ini dia yang cakap, tunjuk kad tu. Orang mula mengaku bodoh apa, tu buat keluar IC, tunjuk kad dia. Allah, awat tak cakap awal-awal. Ambil nombor dia, report kat bos. Nanti bos panggil polis tu. Maksudnya kita punya sistem ni dah korup sampai teruk macam tu. Itu saya dengar berapa tahun tu, 10 tahun dah macam tu kan. Kalau tidak takkan boleh lulus lubang-lubang tikus macam ni. Macam-macam. Kita tak duduk tempat tu, kita tak tahu. Bila ada orang-orang yang biasa duduk tempat tu kan? Memang ni lah cerita satu. Mula-mula pelayan bar tak minum, tahu arak haram, hari-hari bawa duk cium benda tu depan hidung macam mana. Lama-lama try nak minum, lama-lama minum. Alhamdulillah dapat hidayat, taubat, pergi ngaji pondok. Dia orang tolong cerita satu. Allah. Itu zina, liwat. Tambah pula bagi kedudukan khas LGBT, pengiktirafan pula, boleh bersalaman pula, ambil gambar pula. Bagi pula hak-hak mereka bersuara. Sedangkan batil tak gila tak terkata. Tapi boleh bagi bersuara tu. Boleh pula ada persatuan, pertubuhan. Nama pun LGBT. Boleh bersuara, boleh bercakap, boleh ada wakil, ada menteri pula pergi jumpa bercakap. Tapi kalau nak bercakap kata tak boleh cocok apa, tu tak boleh cakap, kau jangan cakap sebarang. Benda tangkap. Jangan harus ada kata ubat-ubat yang boleh cakap COVID. Pasal apa? Memang COVID tak ada ubat. Ubat dia vaksin dia. Kau cakap lebih-lebih tangkap. LGBT boleh bercakap. Itu pelik. Saya kata pelik macam tu lah. Orang tak rasa pelik, saya tak tahu. Memang pelik gila. Jadi benda-benda macam tu dia bagi ruang. Pasal apa? Dasar dia pun ikut PBB. Pertubuhan bengong-bengong dan bodoh tu. Ikut PBB. PBB pun iktiraf LGBT, dia saja. WHO pun iktiraf LGBT, hak asasi manusia, dia pun hak asasi manusia. Yang bercakap macam kita sebut ni, yang ni tak boleh. Amalan sunnah bukan terbukti. Lagipun yang ni tak ada patah saintifik. Duk makan batu saudak lah madu. Banyak mana? Belum. Ni terbukti. Semua tak terbukti. Kalau sebut hadis Nabi ni semua tak terbukti. Kalau orang kafir punya pahaman-pahaman yang kafir ni, semua dipakai. Semua terbukti saintifik. Padahal belakang dia semua Yahudi Nasrani. Pelik itu kadang. Itulah saya sebut itulah. Ni menghalalkan berzina, liwat. Dan semua jalan-jalan zina, jalan-jalan liwat dibuka seluas-luasnya. Dulu ada apa? Lembaga penapisan filem. Apa? Ada kan? Filem apa lah ni yang orang tapis lah? Saya tengok internet ni tak ada tapis lah. Kod pasal internet tak ada filem kot. Tak faham sudah saya cakap apa kan. Jadi dia benda bab filem ni, ada filem baru boleh tapis, tak ada filem tak boleh tapis. Di mana lembaga-lembaga penapisan ni? Memang tak ada tapis lah. Tak ada tapis gila. Sedangkan boleh tapis tak? Boleh. Apa pula tak boleh tapis pula?
Dia boleh hack lah apa, orang biasa pun boleh hack. Tambah kerajaan, dia ada, lalu semua mesti ada sistem dia untuk siaran-siaran ni boleh masuk, boleh serve apa yang boleh masuk, apa tak boleh. Ada kawalan, ada menara kawalan dia. Dia bukan bodoh itu. Walaupun kita kata alam maya, memang alam maya, tapi boleh dikawal lagi, masih boleh dikawal. Setting kita, aset pun kita boleh kawal. Takkan dia duduk negara macam dia tak boleh kawal. Tengok macam tak ada tapis saja pun. Sorry lah saya sebut macam tu. Kita pula kena tapis, kita pula kena ada filtration kita. Tengok filter lah. Data iman kita lah, filter tak filter. Allah. Kita nak sebut tu macam tu. Kita atas bicara bab boleh jadi murtad tak murtad ni, bagi halal, out. Kalau dia tak menghalalkan, tapi dia bagi peluang, dia buka pintu seleluasnya, tak pernah bertutup. Sepatutnya atas istilah syariat inilah dipanggil sadduz zara'i, tutup jalan. Tutup jalan zina, liwat, apa semua tutup semua jalan-jalan ni, tapi dia tak tutup pun. Bahkan dibuka seluas-luasnya. Tambah zaman kita ada satu Perdana Menteri Tok Wan dulu tu, dia kata apa? Arak pun tak boleh haramkan arak. Siapa? Arak ni kita nak uji orang Islam, yang mana yang sabar tak sabar, siapa beriman tak beriman. Kalau orang Islam beriman, duduk dalam negara Malaysia, dia walaupun arak depan mata dia takkan minum. Oh, macam tu kaedah dia mentadbir negara. Itu dapat pendidikan Singapura, bukan pentadbiran sekolah agama tu kan? Tak pernah duduk belajar kat Malaysia, belajar sekolah antarabangsa. Dia cakap macam tu, Tok Wan tu. Arak kita tak boleh haramkan. Pasal apa? Nak uji orang Islam, siapa ada iman tak ada iman. Oh, macam tu. Atau tok guru kita sebut, kalau itu rumah tak usah kunci, jangan ada pengawal peribadi. Pasal apa? Kalau orang beriman, orang tak bunuh kau, orang tak usik kau. Kalau ada orang jahat, sabarlah di atas apa dia nak kacau ganggu kau. Rumah tak usah kunci, tak usah ada pengawal peribadi, tak usah ada bodyguard, tak usah ada polisi. Pasal apa? Bagi semua orang kena uji iman. Dah arak tak boleh tutup, tak boleh dia haramkan pasal nak uji iman. Semua bagi semua kena uji belaka. Faham saya sebut apa? Itu cara pemikiran dia orang. Sampai sekarang pun masih macam tu prinsip dia. Cuma pemimpin dia tukar, tapi kepala otak dia sama. Banyak benda kena perhati dan buat ulang kaji sikit tu. Lagi benda sedangkan zina, liwat ni ayat ni benda haram yang maklum fid din bidururah kan. Allah. Atau ia menghalalkan riba. Antaranya menghalalkan riba. Kalau bagi bank konvensional beroperasi, kalau takat dia bagi operasi berdosa besar. Satu. Tapi kalau mengatakan halal, boleh bermuamalah begini. Boleh kafir terus. Nampak? Satu. Orang ahli maksiat, peluang untuk jadi kafir adalah sangat besar, terutama apabila dia menghalalkan benda haram yang dibuat. Jaga elok tu. Pencuri dia curi berdosa, tapi kata dia, dah rezeki aku, alhamdulillah ni rezeki aku ini. Walaupun alhamdulillah rezeki aku hari ni, dia faham rezeki tu, dia faham tu halal, murtad lah tu. Perbuatan buat dosa satu hal, menghalalkan apa benda dia buat dan dia iktiraf yang tu rezeki dan dia kata halal. Kalau tak halal, takkan orang Ta'ala bagi aku boleh buat. Tu murtad tu. Na'udzubillah. Sama lah ni. Dia buat benda batil, dia tengok menang pilihan raya, kata dia, Allah Ta'ala merestui pentadbiran kita. Satu, kita menang pilihan raya. Jadi buat kilang arak apa pun, yang menunjukkan Allah Ta'ala merestui apa yang telah kita buat. Pasal apa? Pasal kita menang. Bahaya semua tempat-tempat tu. Tak tahulah. Perhati keliling kita bab-bab ni. Saya mengaji dulu, Tok Guru sebut tu, kita tengok keliling. Jadi bengong ni maksudnya bahaya. Status iman ni cukup bahaya. Bukan bahaya sikit, bukan bahaya terjebak dosa saja. Dia boleh menjerumus dan mesembamkan diri jatuh jadi murtad. Khas dalam isu-isu menghalalkan benda yang haram. Tambah beli riba macam ni, memang ramai ustaz-ustaz yang disebut kita harus untuk muamalah dengan riba, tapi boleh satu aja. Riba, beli rumah apa riba, pasal tak dapat tidak. Kewangan kita pun bukan cukup, kita pun faham kita tak mampu, dah darurat lah zaman lah ni. Digunakan bahasa darurat. Darurat lah ni digunakan bahasa sewenang-wenangnya. Darurat terpaksa kita ambil riba,
Cuma boleh sekali je menghalalkan riba, walaupun sekali orang cakap itu halalkan riba, murtad. Sedangkan orang Taala kata apa buat riba ni? Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Salah sah. Tambah nak belajar pun riba. Hamai, riba ni macam mana? Antara riba ni seperti berhutang. Antara sebab riba ni hutang. Dan riba, hutang riba macam ni dia panggil riba qardi. Riba dengan sebab hutang. Yang hutang ni disyaratkan dalam akad. Dalam akad disyaratkan satu manfaat yang memberi hutang seperti bayar lebih. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Asal takrif. Ambil pada hadis Nabi SAW tu. Setiap hutang yang dia akan boleh membawa dan menarik manfaat, dia adalah riba. Dengan sebab hutang kena bayar lebih. Dengan sebab hutang orang yang berhutang tu nanti, kalau kita nak pinjam kereta, dia kena bagi. Orang berhutang kat kita, bila musim durian, musangking, dia kena bagi kita 10 biji. Kita buat syarat. Dusun durian ada kan? Ataupun dia berhutang dengan kita, kita minta dia cagarkan kebun sawit dia. Selagi tak habis bayar, selagi itu kita ambil hasil sawit dia. Tak apa hasil sawit, untuk bayar syukur. Tapi setiap bulan bagi 3. 1/3 aku punya, 2/3 kau punya. Pasal ni cagaran sawit di atas hutang kau kepada aku. Riba. Ada bab kena belajar ni panjang umur, insyaAllah saya cadang habis kitab ni saya nak baca bab riba lah, yang Tuan Guru Haji Syik punya. Pasal panjang bab riba ni. Yang kalau kita faham riba betul-betul, masa kena faham betul-betul, baru kita tak kena kencing bab riba. Pasal zaman lah ni bubuh riba, orang tahu riba haram, ditukar bahasa sikit. Sejak pada dulu, satu masa berubah, dia akan tukar satu istilah. Untuk kita tengok riba tak riba, kena tengok definisi dan faham definisi. Tengok muamalah yang sekarang ni sedang dilaksanakan macam mana. Yang itulah baru kita boleh mengenal mana yang nama riba dan tak nama riba. Yang banyak lah ni atas nama riba, dia tak buah nama riba, tak nama interest, tak buah nama bunga dah kan? Orang tahu dah tu kan, faedah apa tak buah lah. Dia kata apa, apa istilahnya, bukan perkhidmatan apa, servis perkhidmatan, apa tak ingat, charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan. Kena faham charge perkhidmatan mana yang nama riba, tak mana riba. Ada 4 penyambung jumpa ni. Kebanyakannya tak ada. Kebanyakannya charge nama je charge perkhidmatan tapi riba. Untuk saya buat misal contoh. Hatta yang muamalah yang walaupun nama Islamik tapi riba. Ya, dia riba. Apa dia? Yang nama ar-rahnu. Walaupun nama ar-rahnu, riba. Nak emas, kita nak jual emas, kita nak hutang tapi cagar emas, itu sebenarnya ar-rahnu. Lepas tu macam mana prinsip dia, saya nak sebut biar hak nama Islamik tu terus senang kan. Ar-rahnu tu, bawa emas, katalah mua emas kilo, harga emas kilo sekarang katalah kilo 100,000 contohlah kan, 100,000 100,000 letak ni 100,000, dia akan bagi maksimum 70% daripada harga market, harga pasaran untuk diberi hutang. Mula tu dia bukan hutang dulu, lepas tu ambil cagaran, tapi dia akan ambil cagaran dulu, lepas tu baru bagi hutang. Lepas tu kita akan kena bayar dekat bank di atas kita berhutang tu. Contohlah kita ambil angka untuk dah kira 100,000 contoh, letak emas yang ada tu kita boleh dapat hutang 100,000. 100,000 tu nanti kita akan kena bayar charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan tu kalau ikut surat menyurat apa, katalah RM500. Kerani bayar surat duty stamp apa RM500. Sepatutnya kalau emas kita bawa sekilo pun kena RM500 charge perkhidmatan. Bawa emas setengah kilo pun RM500. Emas 2 kilo pun RM500. Pasal apa? Dokumen yang sama, kerani yang sama, kerja yang sama, cuma angka je berbeza. Sepatutnya tak akan ada berbeza di atas charge perkhidmatan. Pasal apa? Pasal perkhidmatan, the same perkhidmatan, the same service, you know. Sepatutnya 100,000 pun kalau RM500, kalau 1 juta pun RM500 jugalah. Boleh faham saya sebut apa?
Emas tu pula akan disimpan dalam peti besi, bayar sewa. Sewa maksudnya sewa satu peti besi. Emas ni satu peti, takkan satu peti sampai boleh, mana ada orang simpan emas 1 kilo kan. Satu peti-peti besi ni patutnya cas di atas peti besi tu, sewa peti besi tu katalah sebulan RM30, contoh RM30. Jadi walaupun sekilo RM30 lah, pasal peti besi tetap besar tu. Cas RM30, tapi dia bukan cas di atas peti besi, tapi dia cas di atas hutang yang kita ambil. Kalau RM100,000 dia cas contoh 2%, 5%, 8% daripada hutang, bukan dia cas peti besi yang kita simpan barang tu. Boleh faham saya sebut? Yang tu yang kena mengaji khas bab riba. Sekali lalu kalau boleh faham hujah tuan. Tapi bab tu kena faham elok-elok, pasal kita nak berkelahi dengan arus perdana tu. Dan kita bila dah faham nak kelahi satu hal, apa dia? Dah kita tahu benda tu riba, takkan pergi ambil. Saya memang tak ada ambil hutang. Riba-riba ni tak ada pasal, loan tak ada pasal. Mana ada loan saya? Satu, apa saya nak sebut Taman lah ni, kalau saya ngaji pun terus sebut, siapa boleh bebas daripada loan, alhamdulillah, merdeka lah kau. Kalau ada loan, siap, kau serah tengkok kat dia. Tambah dulu loan ada kena penjamin, sekarang tak payah ada. Tak payah ada penjamin, grantor tak payah. Apa dia? Kau bagi IC, sign, siap. Mampus kau. Dia perah kau sampai jadi ikan kering. Saya silap habis harta benda kau, habis semua dia lelong jual. Panjang tu cerita tu, panjang umur jumpa insya-Allah. Antaranya beri hutang seperti bayar lebih pada benda-benda ribawi. Benda-benda ribawi apa dia? Makanan, emas, perak. Yang tu ada pelajaran bab dia panjang kan. Munasabah kita sebut ni kita nak kenal je. Undang-undang kena ambil dulu. Menghalalkan benda haram, murtad. Jaga elok. Benda pula maklum fiddin bidururah, riba. Semua orang faham riba haram. Tapi jaga elok. Dalam duk haram-haram riba tu ada orang boleh kata halal. Ada orang duk kata harus. Zina, dalam duk zina atau haram tu ada orang kata harus boleh jual maruah. Gila apa? Menghalalkan riba, nescaya jadi kafir. Menghalalkan zina, jadi kafir. Menghalalkan liwat, jadi kafir. Nauzubillah. Menghalalkan cukai, jadi kafir. Itu asal isu kita. Sekali lalu agak ada benda muskil apa, ngaji lama sikit lah. Kadang-kadang ada soalan-soalan macam-macam, mana kita dah nak jawab semua. Ngaji lah lagi. Dah tahu salah, kena ngaji ya. Kena ngaji. Cuma saya nasihatkan apa? Ngaji kau mesti ambil daripada guru yang betul. Itu je lah. Macam mana kau duit tak ada, kau ambil saluran yang betul supaya tak timbul masalah nanti. Kalau kau nak senang je, kau cari mana-mana ustaz yang kau agak tahu, keputusan tu dah sedia dah, kau tahu mesti keputusan ni menyebelahi di sebelah aku. Ustaz ni takkan kata haramnya, ustaz ni kata halal ni. Rujuk balik kat ustaz tu. Aku pernah dengar ustaz ni kata halal. Jumpa ustaz tu, betul ke ustaz? Ada ustaz yang kata macam ni, kata riba ni boleh jadi murtad. Na'udzubillah, kita takkan jadi murtadnya. Yang ni darurat. Boleh harus. Pasal darurat tu harus tu. Kita pun alhamdulillah lega dengar. Lega. Pasal memang lesen yang cukup besar dipakai zaman lah ni adalah darurat. Darurat. Melayu sebut darurat lah kan. Apa sikit darurat. Isu kita ni pun benda haram pun darurat. Cocok lagi. Kalau halal sekalipun panjang saya cerita lagi tu. Cukup saya sebut gitu. Kalau ikut saya nak panjangnya tu. Cukup 9 suku dah. Masih ke belakang ni bab riba lagi. Yang tu yang kata ada bab khas kena tengok bab riba, yang panjang umur. Memang cadang saya pun memang nak baca bab riba, sebab riba lah ni antara bala besar dalam masyarakat. Pasal dia boleh bawa pada murtad tu, kita bicara bab riba. InsyaAllah. Dia akan cerita detail satu. Pasal kaedah kita, bab-bab yang maklum, syait maklum fiddin bidururah ni, kita kena kenal tafsil satu persatu. Tak boleh buat bodoh gitu kan. Pasal apa? Mana boleh buat mudah-mudah itu kan. Kita nak beli barang kalau boleh kena tipu terserik.
Takkan pak agama kita boleh kena tipu. Itu. Kita orang Islam jangan tak tahu keliling kita orang Islam macam-macam ragam. Hatta yang ada jawatan agama sekalipun. Macam-macam ragam. Dengar saya sebut. Panjang orang jumpa nanti insya-Allah. Sambung nanti. Tiada jadi kafir orang yang berkata tidak jadi riba, beri berhutang, bayar lebihnya jika tiada disyaratkan dalam akad. Ada bab macam tu nanti insya-Allah. Kemudian kahwin nak ada rumah macam tu kan, rumah harga mahal, duit tak ada macam tu, itu dah beli belum? Dah beli dah, terlibat lah maksudnya. Sewa je lah. Dia kata sewa rugi, apa pula sewa rugi? Sewa tak suka rumah ni boleh pindah tempat lain. Dah duduk Kuala Lumpur, tak ada mengaji, boleh tukar main Lenggong. Contoh kan. Tapi kalau dah beli, nak cari orang bayar bukan senang. Bayar bukan senang nak cari. Tu untung sewa. Sewa, kita bayar sewa je, tak gaduh. Tanda tersumbat. Bagi tahu tuan rumah. Pintu lekang, bagi tahu tuan rumah. Mentol terbakar, bagi tahu orang rumah. Tuan bukan rumah, tuan rumah. Orang rumah pula. Tuan rumah. Pasal apa? Pasal panjang tu buat sewa tu kan. Sewa lah. Kalau dia kata sewa kalau bayar bulan macam ni, aku tak tahu bayar sewa tu kena sewa. Panjang nak sebut saya atas kaedah tu Allah. Kaedah mudah untuk keluar daripada masalah tu sewa. Memang sewa. Sewa. Dah tak mampu nak beli, gaduh nak beli buat apa? Tu yang berbelanja lebih daripada kemampuan tu. Itulah, sorry sikit kasar bahasa saya sebut tu. Tapi memang kaedah menyelesai sewa. Bahkan bab sewa ni ulama kita dah sebut lama dah. Saya ingat tak cakap ni? Tak. Kam alimin yaskunul baita bil kira wa kam jahilin yamliku buyutan wa qusura. Itu berapa ramai orang alim dia tinggal rumah yang dia duduk hanya dengan sewa. Berapa ramai orang jahil yang memiliki bermacam-macam rumah dan istana. Pasal apa dia boleh milik rumah macam mana? Tu pun milik atas nama dia beli, tapi riba. Orang alim dia tak nak riba, dia tak ada milik apa-apa, rumah pun sewa, mati habis. Sewa rumah orang lain pula. Cari rumah kecil sikit. Anak-anak pun dah besar. Dulu rumah besar, anak besar, tinggal 2 orang. Sewa rumah kecil pula. Gaduh dah. Sikitlah saya sebut-sebut macam tu kan. Maksud kaedah jalan nak keluar macam tu lah. Kaedah jalan nak keluar. Bila kita gaduh nak macam mana selera kita, yang ni yang ada masalah ni apa? Kita beragama bukan kita ikut agama. Yang dengan panduan agama itulah kita hidup. Zaman sekarang orang tak hidup macam tu dah. Bahkan zaman lah ni dia nak hidup mengikut selera dia. Lepas tu bila tak betul dengan agama, dia akan cari nas-nas Al-Quran dan hadis untuk membolehkan dia hidup, supaya nas itu menyokong dia hidup seolah-olah dia beragama. Jadi nas kena cari mana sokong dia. Bukan dia kena mengaji apa yang betul, mana yang ikut nas, yang mana tak betul kena tinggal. Mesti ikut nas. Terbalik amalan ni. Amalan ni dia terbalik. Apa yang batil ni cari nas untuk membolehkan. Bolehkan LGBT, boleh bersalam, boleh enjet, boleh ambil haram, boleh ambil najis, boleh ambil darurat, boleh riba tu, boleh LGBT, boleh ni, boleh. Boleh ni, boleh bersalaman lagi perempuan kalau tak ada syahwat. Boleh, ada nas. Nas semua nak membolehkan apa yang haram yang dia buat. Sampai tak ada apa-apa yang dosa. Tapi kalau peraturan ni ada, yang ni tak boleh, yang ni terlalu rigid, terlalu jumud dengan satu pendapat. Carilah pendapat-pendapat yang lebih selesa dan memudahkan kita.
untuk melaksanakan hidup. Oh, jaga. Saya sebut itulah. Jawapan-jawapan dah saja lanjutkan ke situ. Wallahu a'lam. Ya, antara kerja Nabi Isa, dia bunuh babi, dia bunuh Yahudi dan Nasrani, dan dia akan hapuskan cukai. Kerajaan sekarang kalau boleh hapuskan cukai, Masya Allah, ni memang pengikut setia Nabi Isa. Kita macam mana? Kita memang ikut Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Memang tak akan ambil cukai. Yang tak dapat tidak, kita kena bayar cukai. Bayar, terpaksa bayar. Redha tidak sama sekali. Mana boleh redha dengan maksiat? Pasal dia ambil cukai buat maksiat. Mutanya bayar, terpaksa bayar. Kalau tidak, kita tak boleh jalan raya. Padahal sepatutnya dia tak boleh ambil. Memang dia tak boleh ambil, tapi dia ambil juga. Kita tak akan redha apa yang dia ambil. Lepas tu terpaksa bayar. Terpaksa bayar. Kita terpaksa bayar. Kenapa dia ambil? Dia ambil, dia salah. Kita terpaksa bayar. Macam nak pergi sembahyang, misalnya dia minta cukai, terpaksa bayar. Itu yang kalau kita belajar bab-bab syariat, ada bab pergi haji misalnya, nak pergi haji kena bayar cukai, tak wajib pergi haji. Pasal apa? Istilahnya tak selamat perjalanan, pasal kena cukai. Harta benda kita dirampas, walaupun tak rampas semua, tapi ada harta benda yang dia akan ambil dengan jalan cukai. Hilang kewajipan fardu untuk pergi haji. Sekali lalu kita betul tak Nabi Isa tu? Wallahu a'lam. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali